Tadi kita melihat dalam gambar yang ditayang ini seorang pemotong kayu, ya, mengucap 2 kalimah syahadah. Namanya Joseph. Joseph sekarang namanya Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf ini asalnya seorang yang sangat suka menghina orang-orang Islam. Yang mana setiap kawan-kawan dia yang masuk Islam, dia akan hina, dia akan ejek. Kerana antara ejekannya, dia kata kami orang-orang Kristian ada gereja, kamu mana masjid. Sebab apa? Masjid yang terdekat daripada tempat ini 60 km. Yang terdekat, ya. Patutlah pun sebab sebelum itu bukan ada orang Islam pun, ya, tak ramai. Jadi apabila Joseph ini mendengar kawan-kawan dia yang Islam itu nak bina masjid, lalu dia tertarik. Kalau boleh dia nak join sama, nak bantu menebang kayu. Kerana Joseph ini dia ada kepakaran. Dia boleh membelah kayu lurus tanpa pakai pembaris, menggunakan sebelah tangan. Dan kayu-kayu yang dia potong itu, yang dia bentuk jadi 23 ke 25 tu, ya, itu tidak perlu diketam lagi sebab apa dah cantik. Begitulah pandainya Joseph. Jadi setiap orang yang masuk ke hutan selama sebulan menebang kayu itu, memang saya pesan, antara pesanan yang paling penting, masuk ke hutan tebang kayu, mestilah setiap orang itu solat. Masuk waktu azan dan solat, dan mereka buat setiap waktu, masuk waktu azan dan solat. Jadi Joseph ini yang belum Islam akan duduk tengok kawan-kawan dia solat. Daripada sanalah timbul, dia bercerita pada saya, setelah dia Islam timbul keinginan ingin memeluk Islam. Hanya melihat kawan-kawan dia solat. Kenapa? Dia kata inilah agama yang benar, kerana pengikut-pengikutnya sangat taat kepada Allah, susah payah dalam hutan tetap menyembah Allah. Kemudian pada satu hari Joseph ini datang ke Kampung Padang, tempat kita sedang mengangkat kayu waktu itu. Dia terpandangkan beberapa orang nenek sedang angkat kayu, macam kita lihat dalam gambar tadi. Itulah yang mengusik hatinya. Dia kata dia rasa sebab, dia rasa ingin sangat memeluk ajaran Islam itu. Akhirnya pada 8 hari bulan 12 tahun 2012, dia mengucap 2 kalimah syahadah di hadapan saya. Muhammad Yusuf inilah antara orang yang pertama setiap hari datang ke Masjid Asy-Syahadah ini waktu subuh untuk solat subuh. Dia datang naik motosikal 3 batu, ya, turun naik bukit, jalan tanah, bawa isteri dan anak. Bukan datang seorang. kita pun tak sanggup buat, tapi dialah orang yang sanggup bawa anak isteri datang solat subuh. Begitu dia menghargai bila dia sendiri yang memotong kayu-kayu itu sewaktu dia belum Islam, sampailah dia sudah memeluk Islam. Kemudian ada satu kisah lagi, seorang hamba Allah yang bernama Robert bin Singgah. Ini juga sudah Islam. Tapi sebelum dia Islam dulu, waktu pertama kali saya berziarah ke kampung dia. Kampung itu namanya Kampung Tinanduk. Jauhnya 4 jam perjalanan daripada kampung ini, daripada masjid ini. 1 jam perlu melalui jalan lori balak, dan 3 jam lagi perlu melalui sungai. Robert ini seorang penganut Kristian mazhab Yesus benar, ataupun True Jesus. Dia datang bertemu dengan saya waktu itu bulan 11 tahun 2011, lama sebelum masjid ini dibina. Dia datang, dia cerita dengan saya, Ustaz, saya dulu kalau saya lihat orang Islam, saya sangat benci, saya rasa nak pukul. Tapi sekarang kalau ada orang menghina Islam, sayalah yang akan pukul orang itu. Lalu saya tanya dengan dengan Robert, apa yang membuat kamu berubah begitu? Dia kata, saya mimpi. Pada satu hari dia cerita, dia pergi ke gereja, menaiki perahu 3 jam pergi, 3 jam balik, sangat penat, dan dia tertidur. Dia bermimpi. Dia cerita mimpi itu pada saya. Dia kata di dalam mimpi itu datang satu orang, macam kau lah, dia kata. Saya terkejut lah. Saya kata, mana boleh, kan kita baru jumpa. Dia kata, bukan kau, macam kau, macam saja. Saya kata, macam mana? Orang itu pakai ini, pakai serban.
Jadi saya faham orang yang datang dalam mimpi itu pakai serban. Jadi saya tanya apa orang tu cakap. Dia kata orang tu bilang, cakap sabarlah sikit kan. Orang itu bilang, janganlah kau percaya itu Yesus benar. Dia bilang saja dia benar, tapi dia tidak benar. Boleh faham ke? Dia bagi tahu jangan percaya Yesus benar, kerana dia habaq saja dia benar, tapi dia tak benar. Jadi Robert ni terkejutlah. Satu ajaran yang sudah dilabel sebagai benar pun orang yang dalam mimpi itu kata tidak benar. Lalu dia bertanya, habis apa yang benar? Orang itu kata ikut saya. Orang tu pegang tangan dia, dia kata sejuk hati. Dan orang itu bawa dia berjalan sampailah mereka di satu jambatan yang tinggi dan panjang. Di hujungnya ada sebuah masjid. Lalu orang itu tunjuk ke arah masjid. Orang itu kata, Robert, itulah yang benar. Robert hairan, Robert terkejut. Dia kata, itu masjid, itu orang Islam punya. Orang itu kata, benar Robert, Islamlah yang benar. Bagus kamu masuk Islam. Lalu Robert bertanya kembali kepada orang itu, siapa kamu? Orang itu menjawab, sayalah Nabi Muhammad. Saya hairan macam mana Robert yang belum Islam ini didatangi oleh satu orang, tunjukkan dia masjid dan memberitahu dia Nabi Muhammad. Dan kedatangan Robert kepada saya itu bukan nak cerita mimpi. Dia nak tanya siapa Nabi Muhammad itu. Kalau saya boleh ceritalah, saya pun cerita pada dia Nabi Muhammad itu selama 1 jam duduk dengan dia bercerita. Lahirnya di Mekah, hijrah di Madinah, apa ajarannya Nabi Islam ini yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Sampailah di akhir pertemuan itu dia kata, Ustaz, mungkin sekali 2 kali lagi kau datang sini, saya akan masuk Islam. Tapi dah 10 kali kami jumpa dia, belum juga masuk Islam. Cuma anak-anak dia seorang demi seorang masuk Islam. Sampailah pada waktu satu hari, waktu kita nak buka masjid ini. Waktu itu masjid ini belum cantik lagi, masih warna kayu, sebab belum siap sepenuhnya. Cuma kita pegang asal masjid itu sudah boleh digunakan, kita akan gunakan terus. Jadi kita bercadang menggunakan pada 9 hari bulan 2 tahun 2013. Ya, dah setahun ya. Jadi Robert datang ke Kampung Padang pada 8 hari bulan 2, sehari sebelum. Dia datang ke situ. Saya nampak Robert berjalan di atas jambatan nak masuk ke kampung bersama anak dan isteri. Terdetik hati saya. Robert ini kalau bukan kerana ada hajat yang besar, dia tak akan datang. Jauh tempatnya, 4 jam perjalanan. Bukan ikut highway macam kita 4 jam. Ya. Terpaksa melalui mendaki jeram-jeramnya memang dahsyat-dahsyat di sana. Kalau bukan hajat yang besar, dia tak datang. Saya cepat-cepat naik ke atas jambatan, saya pegang tangan dia. Saya panggil Aman. Aman ni panggilan mesra orang sanalah. Kalau sini panggil apa? Mamu kan? Lebih kurang macam itulah kan? Aman, saya kata, kau nampak itu masjid? Saya tunjuk ke arah masjid. Dia pun tengok masjid. Tiba-tiba dia berkata, itulah yang saya nampak dalam mimpi. Lagi sekali saya terkejut. Sebab apa? Sewaktu dia mimpi dan sewaktu dia bercerita mimpi dia itu, masjid ni pun belum ada lagi. Masjid ini belum nak rancang dibina pun belum lagi waktu itu. Baru 5 orang masuk Islam waktu itu. Jadi saya ambil kesempatan itu, saya tanya dia, Aman, sekarang kau yakin Islam itu benar? Dia kata, benar, saya yakin Islam itu benar. Sekarang saya mau Islam. Lalu dia datang ke dewan, waktu itu masih pakai dewan lagi, dan dia mengucap 2 kalimah syahadah, diikuti oleh isteri dia. Jadi saya namakan mereka Abdul Aziz dan istrinya Azizah. Aziz, Azizah. Senang ingat. Sewaktu kita mula bina masjid, ada 2 orang. 2 orang ni dua-dua perempuan, bukan adik-beradik, tapi dia bermadu. Isteri nombor 1, isteri nombor 2. Suami dah meninggal. Dia dengar kita mula pacak tiang masjid, tertarik hati dia nak masuk Islam. Sedangkan gereja sedang dibina di depan rumah, betul-betul depan rumah dia.
Lalu bila kita datang bercerita tentang Islam, mereka mahu memeluk Islam, dan kita namakan. Yang pertama itu mengikut nama isteri imam tempat tuan arkitek kita yang melukis pelan masjid ni. Saya dah tak tahu nama apa. Saya tanya tuan arkitek, apa nama isteri imam tempat tuan? Dia kata namanya Hamidah. Tak apalah, yang nombor 1 ni Hamidah, yang nombor 2 Kasidah, Islam dah. Hamidah, Kasidah, Islam dah. Senang ingat. Begitu keadaan apabila Islam ini nampak di hadapan mata. Dulu satu masyarakat yang tak bersatu padu, tak disatukan, disatukan di dalam Islam. Sanggup mereka bekerjasama sampai terbina masjid. Dulu daripada kampung yang tidak begitu terurus nampaknya, alhamdulillah setelah Islam nampak cantik dan indah. Sampaikan keindahan itu menyebabkan cemburu mereka yang belum Islam. Ada kampung-kampung lain jumpa saya, Ustaz, boleh tak tolong ajak orang-orang Islam ni tunjuk kami macam mana nak buat kampung cantik macam ni. Sebenarnya itu semua daripada Islam, semua dari dorongan iman, ya. Sebab bila kita sudah Islam, mereka yang asalnya memelihara anjing sudah tak pelihara anjing lagi. Kalau tidak, anjing sangat banyak di situ. Sekali saya datang, saya kata mana pergi anjing-anjing semua. Dulu banyak anjing, ya. Jalan sikit dia terpijak, jalan sikit dia terpijak najis anjing. Saya tanya mana pergi, mereka kata, Ustaz, anjing pun semua dah masuk Islam. Itulah kisahnya. Islam ini bila nampak di hadapan mata, tertarik mereka, cantik dan indah di hati mereka. Masjid ini bila siap, ya, antara perkara yang berlaku saya ceritakan, ada di kalangan mereka yang nak pergi kerja tiap-tiap hari akan lalu di hadapan masjid. Dia akan berhenti dulu, mesti tengok dulu masjid baru pergi. Kita pun tanya, kenapa kamu tiap-tiap hari nak pergi kerja mesti tengok masjid? Dia kata, kalau satu hari saya tak tengok masjid ni, saya rasa macam tak sarapan pagi, tak boleh kerja. Belum Islam tapi hati itu sudah ditarik-tarik untuk menerima Islam, cuma saat hidayahnya belum tiba. Satu hari blackout, tak ada api. Jadi bila kita azan, speaker kita ni tak bunyi lah waktu malam. Pagi-pagi besok mereka datang tanya, Ustaz, tadi malam orang Islam tak sembahyang ke? Kita tanya, sembahyang, kenapa? Kami tak dengar azan. Kami tunggu azan, tiap-tiap waktu tunggu azan. Kami suka dengar azan. dah tak ada api, macam mana nak dengar, ya? Begitu keadaan hati mereka. Kerana apa? Kerana Islam itu sudah nampak di hadapan mata. Ini yang saya sebut sebagai mau'izatil hasanah itu tadi. Sebab itu Islam ni bukan cakap-cakap, tapi kena buat dalam sikap kita dan dalam perbuatan kita. Kalau kita sekadar pergi berdakwah, syarah-syarah, kemudian orang masuk Islam, lepas tu kita tinggal, ataupun kita syarah, kita Islam sekadar sembahyang saja, pun tak kena juga. Sebab Islam ini adalah seluruh kehidupan kita. Sampai mereka bangun, kita bangunkan jiwa mereka, suburkan dengan iman, suburkan dengan solat, sampai mereka mahu masjid mereka sendiri mereka bina. Sekarang bukan sekadar masjid, mereka sudah bina asrama di kiri dan kanan masjid, dan juga bangunan sekolah yang sedang dalam pembinaan sekarang. InsyaAllah kita akan uruskan pendidikan untuk anak-anak mereka juga di sana. Jadi Islam ini daripada kosong, daripada mereka tak beriman, kita berdakwah, seru mereka pada Islam, mereka beriman, masuk Islam, ajar mereka solat, didik hidupnya, jaga makan minumnya, jaga kebajikannya. Bagaimana kita jaga kebajikan mereka, mereka yang sudah Islam ini, ya? Asal mereka hanya petani. Petani pula bukan petani komersial, bukan petani yang boleh dapat duit. Mereka hanya tanam padi ataupun tanam sayur untuk makan sendiri. Selebihnya memburu. Ada juga jadi jaga sekolah ataupun tukang sapu. Itu saja kebanyakan di kalangan mereka, ya, majoriti penduduk di sana. Jadi bagaimana setelah mereka Islam, kita bangunkan hidup mereka. Bila kita buat masjid, ya, sebab itu kita buat 2 tabung. Satu tabung zakat, satu tabung wakaf. Tabung zakat adalah tabung untuk siapa-siapa saja umat Islam menyalurkan zakat untuk asnaf fi sabilillah, untuk kegunaan dakwah kita.
kemudian untuk kebajikan mu'alaf, untuk fakir dan miskin. Kemudian tabung wakaf itu adalah untuk pembinaan masjid, pembinaan asrama dan lain-lain. Antara benda yang diperlukan untuk bina sekolah atau bina bangunan, batu bata. Nak beli satu bandel batu bata di sana, harganya tak mahal sangat, tapi yang lebih mahal harga pengangkutan. Nak mengangkut satu bandel batu bata lebih kurang 600 ketul tu, RM1,000. Kalau 10 kali dah RM10,000. Saya fikir ambil daripada duit zakat, bincang dengan mereka, maukah kamu mengeluarkan batu bata sendiri, beli mixer, beli simen, pasir banyak kat sungai, mereka buat batu bata sendiri. Dari duit wakaf kita beli balik, dah ada sumber pendapatan. Sebahagian mereka dah ada pendapatan. Kemudian yang bertukang kita bagi upahnya, walaupun mereka kata suka rela. Kayu tiang ini, tiang masjid ni 8x8, kayu teras, kayu belian. Mengikut Mahkamah Anak Negeri RM21 harga dia. Satu kaki. Ya, satu kaki RM21. Saya bagi tahu saya akan bayar sebab duit wakaf orang bagi, kita akan bayarkan. Mereka kata kami tak mau. Saya paksa mereka letak satu harga, mereka minta RM7 satu kaki. Saya kata RM14 lagi macam mana? Ustaz, kami pun nak pahala jihad juga. Allahu Akbar. Baru berapa bulan masuk Islam. Subhanallah. Sebab itu mereka sanggup siang malam. Ada seorang perempuan, dia antara perempuan yang paling banyak angkut kayu. Anaknya meragam, tak nak berhenti menangis, digendongnya, taruh kain kat belakang. Malam-malam angkat kayu 2 macam tu, ulang alik sampai tengah malam. Sampai isteri saya bertanya pada dia, apa yang buat kamu kuat macam ni? Dia kata, saya pernah dengar Ustaz suruh baca surah Al-Fatihah, saya bacalah. Saya pun fikir bila saya suruh. Rupanya itu jadi kekuatan pada dia. Dia kata, saya angkat kayu jalan-jalan sampai. Macam ada orang tolak dia. Wallahualam, itu bantuan Allah kepada dia. Jadi begitulah keadaan Islam ini. Bila diamalkan sungguh-sungguh, nampak cantik dan indahnya. Dan itulah yang mendorong makin hari makin ramai orang memeluk Islam. Dan kita tak cakap banyak, kita tak ceramah-ceramah di sana, melainkan mereka kebanyakan tertarik dengan melihat suasana Islam itu. Berlaku seperti mana zaman Rasulullah SAW. Datang seorang hamba Allah, hunus pedang nak bunuh Nabi. Mana Muhammad? Dia cari Nabi nak bunuh. Datang Sayyidina Umar, tangkap, ikat di belakang masjid. Datang Nabi perintahkan buka ikatan, bagi dia makan. Sambil-sambil makan, Nabi dakwah dia, ajak dia memeluk Islam. Dia jawab, tidak. Lalu Nabi bebaskan dia. 7 langkah dia melangkah keluar daripada masjid, cepat-cepat dia masuk. Dia tangkap tangan Nabi, pegang tangan Nabi. Dia mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Lalu para sahabat bertanya, wahai saudara, kenapa tadi waktu Rasulullah ajak kamu masuk Islam kamu menolak, sekarang kamu datang pula memeluk Islam? Lalu kawan ini, orang ini menjawab, wahai sahabat-sahabat, wahai saudara sekalian, sebenarnya aku nak masuk Islam tadi sewaktu aku kena ikat, dalam keadaan tangan diikat, waktu bila-bila saja boleh dipancung, boleh dibunuh. Waktu itu hatinya sudah jatuh hati dengan Islam. Dia kata, aku nampak kebenaran Islam, aku nampak kasih sayang di kalangan kamu, kerana itu aku ingin Islam. Datang pula Nabi dengan akhlak yang paling mulia, bebaskan aku, bagi pula aku makan. Lebih lagi aku mau memeluk Islam. Cuma bila Nabi ajak aku memeluk Islam, aku menolak. Aku cuma bimbang, kalau satu hari nanti anak cucu aku akan kata, datuk kamu dulu masuk Islam kerana takut kena bunuh. Itu saja. Jadi nak tunjukkan benar-benar dia mahu memeluk Islam, dia langkah beberapa langkah saja, cepat-cepat dia patah balik memeluk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Orang datang nak bunuh Nabi, nampak keindahan Islam di hadapan mata, jatuh hati dengan Islam, terus memeluk Islam. Orang sekarang datang betul-betul ke tempat kita untuk memeluk Islam, tapi tengok umat Islam sedang bercakaran sama sendiri, tak bersatu padu, tak nampak cantik dan indah Islam itu di kalangan umat Islam. Dia kata, lain kalilah, patah balik.